Okey, Assalamualaikum doktor. Saya Siti Salwa binti Azman, nombor matrik 260241 daripada UUM Pusat Johor Bahru. Okey, kami akan membuat perbentangan berkenaan isu ekonomi pasca COVID-19 terhadap golongan B40. Okey, untuk pengenalan, apakah itu COVID-19? Okey, COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus coronavirus yang sebelum ini dikesan bermula di Wuhan, China pada sekitar bulan Disember 2019. Okey, kemudiannya virus ini merebak ke serata dunia yang menyebabkan pelbagai penyakit yang simptom-simptomnya adalah selsema hingga ke penyakit lebih teruk seperti gangguan pernafasan dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk penerangan lebih lanjut berkenaan dengan COVID-19 boleh rujuk kepada video pendek yang disertakan di dalam slide kami. Okey, seterusnya kita pergi kepada apakah itu golongan B40 ataupun apakah yang dimaksudkan dengan B40. Okey, di Malaysia, okey, jumlah pendapatan kita terbahagi kepada 3 kumpulan, iaitu pendapatan isi rumah yang bermula daripada B40 iaitu terendah lah. Terendah di mana pendapatan bulanannya adalah sekitar di bawah RM4,849, manakala ada M40 adalah golongan pertengahan yang pendapatannya adalah sekitar RM4,849 ke atas, iaitu sehingga mencecah kepada RM10,000. Dan kemudiannya T20 yang mana dianya adalah golongan tertinggi di mana pendapatannya adalah RM10,000, sekitar RM10,000 ke atas. Okey Prof, pembentangan ini menekankan kepada kumpulan sasaran kita iaitu B40 kerana kumpulan ini paling terjejas ekonominya, di mana pendapatan bulanannya adalah kurang daripada purata garis kemiskinan iaitu PGK nasional, iaitu sekitar pada RM950 sebulan. Okey, kupasan isu selanjutnya saya serahkan pada rakan sekumpulan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Amriza Arifin, nombor matrik 259973 dari PACE UNJB. Saya akan mengetahkan mengenai konsep isu ekonomi pasca COVID-19 terhadap golongan B40. COVID-19 bukanlah satu isu kesihatan, tetapi ia juga telah memberi implikasi ekonomi dan telah memberi kita gambaran sebenar ketidaksamarataan yang berlaku di Malaysia. Golongan berpendapatan rendah yang dirujuk sebagai B40 merupakan kumpulan yang terkesan teruk dalam tempoh ini. Realitinya kumpulan B40 ni sudah terbeban dengan kos sara hidup yang kian meningkat dan pandemik COVID-19 telah menambah lagi kegelisahan mereka akan isu-isu ekonomi seperti jaminan pekerjaan. Dianggarkan terdapat 2.78 juta isi rumah B40 dengan pendapatan isi rumah bulanan RM4,360 ke bawah. Terdapat 3 pecahan golongan B40 pertama. Pendapatan pertengahan rendah dengan pendapatan bulanan antara 2,164 hingga 4,360 merangkumi 1.68 juta isi rumah. Kedua, pendapatan rendah dengan pendapatan bulanan sebanyak RM980 hingga 2,160 merangkumi 1.08 juta isi rumah. Yang ketiga, kategori miskin berpendapatan rendah di bawah RM980 sebulan yang mempunyai 24,700 isi rumah. Malah Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui pelapor khasnya Philip Elliston melihat indikator garis kemiskinan yang digunakan kerajaan Malaysia selama ini sebanyak RM980 sebulan dengan kadar kemiskinan 0.4%, tidak mencerminkan populasi sebenar kumpulan B40.
khususnya kumpulan miskin bandar. Kadar kemiskinan Malaysia secara relatifnya dianggarkan 16 hingga 20% dengan anggaran pendapatan bawah RM3,000 sebulan dan 9% mempunyai pendapatan kurang RM2,000 sebulan. Sekian saja. Assalamualaikum Prof. Nama saya Azrul Hisham bin Ahmad alias Ahmad. Nombor matrik 259786. So saya akan present slide bertajuk isu ekonomi pasca COVID-19 terhadap golongan 40. So slide yang saya akan bentangkan adalah masalah yang dialami semasa isu COVID-19 terhadap golongan lebih 40. So antara masalah-masalah yang dialami ini lebih kepada peniaga-peniaga seperti aktiviti perniagaan, institusi dan organisasi awam maupun swasta yang mana telah diarahkan tutup buat sementara waktu. Penutupan sementara adalah bagi aktiviti perniagaan juga telah memperlahankan arus kegiatan ekonomi yang kebanyakannya dipelopori oleh golongan B40. Juga antara sektor-sektor yang terlibat semasa pasca COVID-19 adalah sektor pelancongan, di mana kebanyakannya syarikat-syarikat penerbangan terpaksa menangguhkan semua penerbangan antara di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dan sektor yang paling teruk terjejas adalah industri kecil dan sederhana, di mana peniaga-peniaga ini tidak dapat meneruskan perniagaan selama lebih kurang 5 bulan. So itu saja pembentangan saya. Terima kasih Prof. Selamat sejahtera, saya Komati 8, nombor matrik 259910. Saya nak bentang topik cabaran yang dihadapi oleh golongan B40 ini semasa pandemik COVID. Okay, first yang mainly is most of them hilang pendapatan. Second, pembuangan kerja telah diberhentikan dari kerja. Third, ada yang tak dapat rawatan, nak lanjutkan rawatan, and then tak dapat makanan yang proper. And then lastly, hutang makin meningkat. Semua ini adalah basic cabaran yang dihadapi oleh golongan B40. Okey, selain itu kalau kita nak tengok secara general, cabaran semasa golongan B40 ini adalah kemerosotan kepada sebahagian besar aktiviti ekonomi, inflasi yang tinggi, perusahaan terpaksa ditutup, pendapatan isi rumah terjejas, pembuangan pekerja dan pengangguran. Okey, kalau kita ikutkan kajian yang dikeluarkan oleh Bank Negara telah mengatakan 4% dalam tahun ni golongan B40 yang akan jadi ramai penganggur, di mana contoh graduan yang baru nak masuk dalam alam pekerjaan adalah majoritinya daripada golongan B40. Okey, selain itu sektor pelancongan, those yang kerja dalam unit pelancongan terpaksa diberhentikan dari kerja, kehilangan kerja. So segala perniagaan yang berinteraksi dengan pelanggan dan melibatkan tunai telah mendapat kemerosotan ekonomi. Okey, macam contoh kedai warung, pasar malam, peniaga dekat pasar tani, kelas tambahan, tuition, transportation, van sekolah, semua terjejas. So majoriti yang ni semua adalah golongan B40, pekerja ni semua. So semua adalah affected dan salah satu cabaran yang mereka hadapi. Kalau kita tengok contoh lagi detail, kita ambil satu family golongan B40, husband kerja sebagai pemandu bas
kilang. Part time dia jual burger. Isteri sebagai operator kilang dan isteri tu mengidap penyakit kencing manis. Mereka ada 3 orang anak. Anak tiga-tiga adalah bersekolah. Dalam bab sekolah ni, mereka dapat jimat, transportation fee ke sekolah, like tuition fees, semua dapat dijimat. Tetapi bagi kesan kepada pemandu bas dan cikgu tuition dan sebagainya. So family ni dah kehilangan kerja, tak dapat sambung rawatan sebab takut nak pergi hospital dapat penyakit. So makanan sekeluarga tu telah dikurangkan dan family ni hanya bergantung pada bantuan kerajaan yang diberikan. So yang part-time nak niaga burger semua tidak dapat dijalankan. So ini adalah salah satu contoh dari saya untuk nak explain lebih detail bagi cabaran yang dihadapi oleh golongan B40. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamaluddin bin Muhammad. Nombor matrik 26001. Daripada PES UIM Johor Bahru. Jadi untuk cadangan bagi isu ekonomi pasca COVID untuk golongan B40 ni, golongan B40 ni perlulah memanfaatkan segala bantuan yang diberikan oleh kerajaan untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam pasca COVID-19 ni. Kerajaan telah memperuntukkan hampir 10 bilion ringgit untuk meringankan beban kumpulan isi rumah B40 dan M40 ni. Ini ialah bantuan one-off, bantuan tunai one-off yang diberikan. Oleh itu, B40 ni perlulah mengurus secara bijak dan berhemah bantuan yang diberikan kerajaan. Cadangan lain ialah B40, golongan B40 ni perlulah mencari satu alternatif lain bagi menambah pendapatan. Di dalam pasca ekonomi B40 ni, antara perniagaan yang betul-betul memberikan satu pulangan yang baik ialah berniaga secara di talian. Golongan B40 ni bolehlah mencuba untuk memulakan perniagaan melalui atas talian. Golongan antara cadangan raya B40 ni juga perlu berjimat cermat dalam pembelanjaan sehari-hari lah. Mereka perlu membezakan antara keperluan dan kehendak. Mana mereka perlu mengutamakan keperluan daripada kehendak, dan perlulah sentiasa berhemah dalam berbelanja. Sekian, terima kasih. Okey, segala kupasan itu tadi membawa kita kepada penutup ataupun kesimpulan di mana dapat disimpulkan bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan yang prihatin dan komited terhadap masalah rakyat. Okey, justru itu kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersatu hati membantu kerajaan untuk menggunakan sebaik mungkin bantuan-bantuan yang diterima dengan merancang perbelanjaan secara berhemah. Okey, lepas tu semua pihak perlu tahu memainkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengembangkan lagi suntikan dana yang telah diberikan secara berhemah sebagai pusingan perbelanjaan agar dapat mengurangkan kelembapan ekonomi negara ke arah yang lebih terkawal dan dapat mengembalikan kelancaran pertumbuhan ekonomi negara kita Malaysia. Okey, terakhir pesanan untuk golongan-golongan B40 ni, okey, kita perlu menerapkan sikap ataupun amalan sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan dengan memupuk amalan berjimat cermat dan menabung sesuai dengan gaya hidup norma baru sejak pasca pandemik COVID-19 ini melanda dunia. Okey, sekian itu daripada kami, Ustaz Pelajaran Johor Bahru. Terima kasih.